Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kuliah kita bersama dengan Ustaz Abdul Rahman. Pengajian kita Riyadhus Shalihin. Seperti biasa diingatkan kepada para pelajar untuk scan QR code di pintu masjid di akhir majlis untuk kita tahu tentang pesanan, tentang kedatangan, tentang attendance untuk yang pesanan. InsyaAllah kita akan bersambung dalam bab yang kedua. Ada hadis, selepas ada hadis yang panjang lepas itu, iaitu hadis yang kedua. InsyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bagi kita jumpa malam ni dekat rumah dia, rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitu al-masjid. Dan ini nikmat yang besar yang ramai orang tak sedar dia. Beberapa orang yang dia sekarang macam sibuk, ramai orang yang dia tak dapat solat jamaah, ramai orang yang dia sesat, ramai orang yang bermaksiat. Kita tak mensucikan diri, tapi kita kena rasa atau kena tahu apa nikmat ni yang Allah bagi kepada kita, dan kita jumpa dekat masjid. Bila sanid sahihah al-muttasilah ila al-Imam an-Nawawi annahu qala fi kitabih Riyadhus Shalihin وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقلت يا رسول الله، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني، ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر رضي الله عنه تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوزعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. Daripada Abu Rijal, huruf nun dibariskan depan dan huruf jim dibariskan atas. Daripada Abu Rijal, huruf nun dibariskan depan dan huruf jim dibariskan atas. Imran bin Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhu bahawa seorang perempuan daripada suku Juhainah telah datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil serta berzina. Lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang wajib hukum had, maka laksanakanlah ke atas diriku. Lalu Nabi SAW memanggil walinya dan bersabda, jagalah dia dengan baik. Apabila dia melahirkan anak, bawa dia kemari. Perintah Rasulullah itu dipatuhi. Setelah sampai masanya, Rasulullah SAW memerintahkan supaya pakaiannya diikat dengan kemas agar tidak terbuka, kemudian diperintah supaya direjam. Setelah itu Rasulullah SAW menyebahyangkan jenazahnya. Lalu Umar berkata, dia disolatkan oleh kamu wahai Rasulullah sedangkan dia telah berzina. Jawab Rasulullah SAW, sesungguhnya dia telah bertaubat, yang taubatnya itu jika dibahagikan kepada 70 orang penduduk Madinah pastinya mencukupi untuk mereka. Pernahkah engkau menemui orang yang lebih baik daripada menyerahkan dirinya untuk mendapat keridhaan Allah? Hadis riwayat Muslim.
Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. An-nafsul lawamah ni satu ruh yang ada di dalam badan yang selalu dia akan teguh diri sendiri. Kenapa buat salah itu? Kenapa buat dosa itu? Kenapa tak pergi salat? Kenapa tak salat dengan jemaah? Apa semua? Itu panggil dia an-nafsul lawamah. Dan Allah Subhanahu wa taala sumpah atas nama an-nafsul lawamah. Okey? Kenapa? Sebab an-nafs itu atau ar-ruh itu dia yang paling baik. Selalu dia akan menolak satu orang untuk amal-amal yang saleh. Di sini sama juga. Tengok kepada perempuan yang di sini. Walaupun dia berzina 9 bulan, dia rasa dia rasa guilty. Dia tak boleh rasa rehat. Dia tak boleh tidur. Selalu dia fikir atas dosa itu. Selepas 9 bulan dia datang balik kepada Rasulullah. Ni riwayah Al-Imam An-Nasa'i. Kalau tengok ke riwayah lain, mungkin riwayah Al-Imam Al-Bukhari, dia kata baliklah, Rasulullah suruh dia baliklah, dan lepas tu kalau anak itu baru dia boleh makan, baru datang balik. Dia balik mendidik satu anak yang kecil, dan semua ibu-ibu dia tahu apa makna satu anak. Dia tak boleh tinggalkan anak dia. Dia masih mendidik dan membesar anak itu 2 tahun sampai dia boleh makan. Walaupun selepas 2 tahun jadi 3 tahun, tahu dia yang berdosa, dia datang balik kepada Rasulullah. Dan Rasulullah dia baru buat ni satu had kepada dia, buat al-hudud kepada dia. Okey, itu at-taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terakhir sekali masa yang Sayyidina Umar dia tanya Rasulullah, dia macam takjub. Macam mana ya Rasulullah, dia salat di atas dia walau dia beriktiraf berzina. Dia kata sebab taubat dia. Taubat dia kalau nak membahagi kepada 70 orang, semua akan dapat maghfirah. Maknanya taubat dia yang paling besar. 3 tahun tinggalkan anak, dan itu perempuan, dia tak boleh mampu, dia tak mampu kalau ada satu batu dia akan di atas dia. Sakit sebenarnya. Okey, tapi dia sabar sebab dia nak dapat syurga. Nah. قال وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولأن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه. Maksud hadis daripada Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata seseorang anak Adam telah mempunyai 2 lembah, dia tidak akan puas dengan harta dunia sehingga akhir hayatnya. Mulutnya dipenuhi tanah, dan Allah Taala menerima taubat hamba-Nya yang benar-benar bertaubat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu orang kalau bagi dia RM1, dia minta 2. Kalau bagi dia 10, dia minta 20. Okey, selalu dia minta tambah. Selalu dia nak upgrade. Selalu dia, kalau ada 1 kereta, dia nak 2 kereta. Kalau 1 rumah, dia nak 2 kereta, 2 rumah. Selalu dia macam tu. Tapi terakhir sekali, apa yang akan penuhkan mulut dia? Tanah sahaja. Itu yang Rasulullah dia bagi tahu. Selalu daripada mula-mula sampai dia mati. Dia sebelum mati dia masih minta. Masa yang dia baru mati, dia baru dapat semua tanah di dalam mulut dia. Itu maksudnya. Okey, maksudnya maknanya kena sabar walaupun tak dapat, tak ada masalah. Okey, maknanya tak ada rezeki, Allah tak bagi. Naam. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala
surga kepada dua orang lelaki yang seseorang telah membunuh yang lain. Kedua-duanya masuk surga. Orang berperang di jalan Allah lalu dibunuh, kemudian yang membunuh itu bertaubat lalu dia memeluk Islam dan pergi berperang dan mati sebagai mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang contohnya? Contohnya Sayyiduna Wahsy bin Harb. Dia bunuh siapa? Sayyiduna Al-Hamzah, pakcik Rasulullah. Dan lepas tu dia masuk Islam. Dan dia pergi jihad fi sabilillah. Masa yang dia jihad fi sabilillah dan dia dalam perang dengan Musailamah Al-Kazzab, dengan Al-Murtadin, mereka membunuh dia. So dia jadi syahid. Itu contohnya. So maknanya satu orang yang bukan Islam, dia bunuh satu orang Islam di dalam jihad fi sabilillah. Orang Islam itu dia jadi syahid. Dan orang yang dia dah bunuh dan dia dah ada di dalam hidup, dia masuk Islam. Lepas tu lepas dia masuk Islam, dia pergi jihad fi sabilillah dan dia jadi syahid. Allah Subhanahu wa taala akan gelak kepada dua orang itu. Gelak itu maknanya Allah berrida di atas mereka. Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah percaya Allah Subhanahu wa taala gelak. Dan gelaan Allah Subhanahu wa taala ada suara, ada bunyi, okey? Tapi macam mana kita tidak tahu. Okey, tapi kena percaya Allah gelak. Okey, bab yang seterusnya, bab nombor 3, qala babus sabri. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. Bab yang seterusnya, bab as-sabr. Firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, yakni menghadapi segala kesusahan dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang maksud ayat, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan, yakni dengan berlakunya kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Firman Allah Subhanahu wa taala, dalam pada itu ingatlah orang yang bersabar dan memaafkan orang, yakni kesalahan orang terhadapnya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Allah dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah menyertai yang menolong orang-orang yang sabar. Dan juga firman Allah SWT yang seterusnya, maksudnya, dan demi sesungguhnya kami tetap menguji kamu, yakni wahai orang-orang yang mengaku beriman, sehingga ternyata pengetahuan kami tentang adanya orang-orang yang berjuang dari kalangan kamu dan orang-orang yang sabar, yakni dalam menjalankan perintah kami. Dan ayat-ayat yang menyatakan suruhan untuk bersabar dan penerangan tentang kemuliaannya sangat banyak dan diketahui ramai. Okey, Allah Subhanahu wa taala bagi kita duduk dekat dunia ni, akan kita hidup di sini untuk menguji sahaja. Okey? Dan di sini dia bagi tahu, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Rasa takut. Macam keadaan kita sekarang. Masa yang nak pergi mana-mana, kita takut kalau satu orang dia akan jangkitkan kepada kita. Kalau dia ada COVID-19. Minal khawfi wal ju' dan lapar itu. Sebab selalu setiap hari kita kena makan 3 kali. Kalau tak makan kita akan rasa lapar. Kalau tak makan atau malas untuk makan, akan lapar lagi.
So kita terpaksa untuk makan, selalu kita akan makan. Ni yang kedua. Wal ju' wa naqsim minal amwal, kurangkan pada harta. Bukan apa yang kita berminat kita akan dapat, apa yang kita suka akan dapat. Tak, ada beberapa benda yang Allah tak bagi. Okey, wa naqsim minal amwali wal anfus. Al anfus dia kurang pada apa? Jiwa. Maksudnya mungkin kita macam ayah tak ada atau ibu tak ada. Okey, kalau kita dah lost satu atau dah hilang satu orang yang kita mencintai, maknanya itu satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan hasil semua buah-buahan. Bukan semua buah-buahan yang kita boleh makan. Okey, banyak buahan yang ada seluruh dunia yang kita tak boleh dapat. Okey, mungkin mahal, mungkin tak ada dekat Malaysia. Okey, apa semua. Naam. قال وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. Hadis yang ke-25, maksud hadis daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuci itu separuh daripada iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi neraca, yang ditimbangan subhanallah serta alhamdulillah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah pula adalah bukti iman. Sabar itu sebagai sinaran, Al-Quran itu sebagai bukti untukmu, yakni penolongmu jika dilaksanakan perintahnya, atau atasmu, yakni membinasakanmu jika diabaikan perintahnya. Dan setiap manusia berpagi-pagi menjual dirinya, sama ada membebaskannya daripada azab atau membinasakannya dengan maksiat. Hadis diriwayatkan Muslim. Hadis ni Al-Imam An-Nawawi, kalau dekat buku dia Bustalul Arifin, dia sebutkan hadis ni. Kalau buku dia Al-Arba'in An-Nawawiyah, dia sebutkan hadis ni. Dan di sini dia sebutkan hadis yang pertama dekat bab sabar. Kenapa? Sebab perkataan yang pertama, tengok, atau jumlah yang pertama, at-tahuru atau at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh iman. Kenapa? Sebab apa-apa benda yang kita nak buat kena suci dulu baru boleh isi. Kalau diri tak ada tak tahir, okey, tak suci, kena ambil mandi dulu baru kita akan masuk solat. Kalau satu orang dia tak ada wuduk, dia kena berwuduk dulu baru dia akan masuk. Dan semua amal-amal yang saleh kena kena sucikan dulu, kena bersihkan dulu baru boleh isi. Tapi kalau dia kotor dan dia letak dia satu amalan yang saleh, tak nampak amalan yang saleh itu. Macam orang yang kafir, masa yang dia dah isi semua badan dia, semua fikir dia, semua amalan dia dengan dosa, so macam al-Islam atau al-iman tak nampak. Tapi kita akan suruh dia asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar, dan mula sekarang. Okey, dia ambil mandi dan dia mula. Okey, mula sampai semua dosa itu dia akan hilang. Okey, itu kenapa at-tuhuru syatrul iman, separuh daripada iman. Yang kedua, qala alhamdulillahi tamla'ul mizan, atau qala subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan. Kenapa tamla'ul mizan? Dia akan semua timbangan dia akan penuh. Kenapa? Sebab kalau satu orang dia kata subhanallah, Allah akan jawabkan dia sabbahani abdi. Kalau al-abdu, fa idza, ini hadis sahih, Rasulullah bersabda, idza qala al-abdu subhanallah qala Allah taala, Allah akan jawabkan dia. Qala Allah taala sabbahani abdi. Fa idza qala al-abdu alhamdulillah, dia kata alhamdulillah, qala Allahu athna alayya abdi, dia pujikan saya.
Kalau dia فإذا قال العبد لا إله إلا الله قال الله تعالى وحدني عبدي, dia buat tauhid kepada saya. فإذا قال العبد الله أكبر قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي, ni di antara saya dan dia, dan apa yang dia minta saya akan bagi dia. Tapi kita macam mana rasa hadis itu atau tidak? Macam apa? Macam surah Al-Fatihah. Ada satu hadis yang sahih, qala idza dakhala al-'abdu fi shalah, kalau satu orang dia masuk salat, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani 'abdi, dia pujikan kepada saya. Fa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim qala athna 'alayya 'abdi, dia dah tambah pujikan itu. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي, dia ta'zim kepada saya. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا هو العهد الذي بيني وبين عبدي, itu perjanjian yang di antara saya dan hambaku. Okay? قال فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال لعبد العبادة ولعبدي ما سأل, dia buat ibadah kepada saya dan saya akan bagi dia apa yang dia minta. Sama, setiap salat Allah depan kita. Okay? Dan ada satu hadis sahih, Rasulullah dia bagi tahu, di depan setiap orang yang bersalat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu yang dia di dalam salat tengok kanan atau kiri, Allah tak ada lagi depan dia. Sebab Allah akan kata, kamu tengok lain pada saya, so tak ada lagi, Allah tak tengok kepada dia. Tapi kalau dia berkhusyuk dan dia salat kepada Allah SWT dengan ikhlas dan yakin, Allah akan bagi dia, Allah akan jawabkan dia dengan setiap ayat yang dia sebut. Taib. Lepas tu qala was-salatu nur. Apa dia kata nur? Dia kata as-salatu nur, cahaya. Yang selepas dia qala was-sabru diya, dia kata sinar. Apa beza di antara cahaya dan sinar? Apa beza? Kalau di dalam bahasa Arab, an-nur itu lagi lembut pada ad-diya. Allah Subhanahu wa taala dekat surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala huwa alladhi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Asy-syams matahari. Asy-syams adalah diya, dia sinar. Wal qamara nuran. Al-qamar itu yang bulat, bulan, dia yang bagi apa? Nur. Kalau tengok pada bulan itu, dia macam lembut, dia bagi satu sinar yang lembut, dan semua orang suka tengok pada dia. Tapi kalau matahari, tengok kepada matahari, tak ada satu orang dia suka. Semua orang dia lari daripada matahari. Betul? Tengok, qala as-salatu nur. Itu kenapa Rasulullah kalau dia sedih, kalau Rasulullah dia dapat satu susah, dia kata, arihna biha ya Bilal, rehatlah kepada kita ya Bilal. Dia suruh Bilal untuk iqamatus salah. Masa yang dia dah buat, dia masuk salat. Sesiapa yang dia dapat satu susah, dapat satu sedih, dia pergi dan salat. Sebab al-huznu minasyaitan, innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu. Syaitan itu nak kita selalu akan rasa sedih. Dan syaitan itu tak suka apa? Tak suka solat. So kalau rasa sedih, pergi dan buat 2 rakaat. Tak ada lagi syaitan itu, dia akan lari dan tak rasa sedih lagi. Qala as-salatu nur. Tapi as-sabar, sabar itu susah. Dia kata macam apa? Ya, macam matahari. Dia kuat, diya. So macam ada, dia panas. As-sabar itu macam panas, tapi salat itu macam rehat. Faham? Jelas apa beza di antara nur dan diya? Okey. Qala was-sadaqatu burhan, satu bukti. Kenapa? Sebab semua orang, semua manusia dia suka harta.
Tak ada satu orang yang dia suka bagi duit diri sendiri yang dia punya kepada orang yang lain. Macam Qarun. Qarun tahu ada banyak harta. Qala innama utitu ala ilmin indi. Saya dapat dia daripada penggalaman saya. Saya yang usaha, saya yang cari duit. Tahu macam mana cara-cara untuk dapat duit. Terakhir sekali ada satu orang fakir, dia minta saya bagi, dia tak nak bagi. Semua orang dia suka harta. Sebab dia punya, mana akan bagi kepada orang lain? Susah nak dapat duit itu. Kalau dia bagi, ini satu alamat di atas iman dia. Qala was-sadaqatu burhan. Burhan kepada apa? Kepada iman yang ada di dalam hati. Bukan yang solat yang banyak, bukan haji atau umrah yang banyak, tak. As-sadaqah, sedekah itu adalah satu bukti. Siapa yang bagi? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dia suka sangat duit itu. Okey? Dan lepas tu qala wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaik. Al-Quran itu kalau Allah bagi dia kepada satu orang, dia hafal atau dia beramal, dia macam satu orang yang atas satu benda yang bahaya. Dia tak tahu kalau Quran itu dia akan songongkan dia atau dia akan lawan dia dekat hari akhirat. Qala wal Qur'anu hujjatul laka, dia akan tolong kamu, dia akan songong kamu, hujjah kepada kamu, au alaik, di atas kamu, dia akan lawan kamu dekat hari akhirat, dia depan kamu, dia kata kamu tak ikut saya. Quran itu dia akan bawa orang itu kalau dia tak beramal dengan Quran dan letak dia di dalam neraka. Wal Qur'anu hujjatul laka au alaik. Kalau dia beramal dan ikut apa yang Allah suruh di dalam Quran, Quran akan tolong dia, akan bawa dia ke syurga. Tapi kalau satu orang yang dia macam hafal, dia nak kata ramai orang saya hafizul Quran atau saya ada beberapa ijazah bersanad, dan lepas itu terakhir apa? Dia akan mati. Semua ucapan itu hilang. Tapi Quran yang depan dia, dia kata kamu memakai saya untuk jadi famous, kamu memakai saya untuk dapat duit, memakai saya untuk apa semua. Okey? Qala kullun nasi yaghdu. Semua orang dia keluar rumah dekat pagi-pagi. Orang yang alim, orang yang jahil, orang yang ada ilmu, yang tak ada ilmu, yang kaya, yang fakir, semua keluar untuk cari rezeki. Okey? Tapi Rasulullah dia bagi tahu semua orang yang dia keluar adalah dua jenis. Dua jenis itu dia akan jual diri. Tapi satu orang dia akan jual diri untuk Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Dan satu orang dia akan jual diri di dalam jalan asy-syaitan untuk asy-syaitan. Pilih salah satu, mana? Setiap hari masa saya nak keluar daripada bilik, daripada mahalla, saya pergi ke mana? Untuk apa? Sebab apa? Kalau jawapan kamu betul, pergilah. Tapi kalau nak pergi untuk nak nampak satu perempuan, atau nak pergi sebab nak dapat sijil, contoh sijil CFS, atau nak dapat apa-apa, okey, itu semua salah. Tapi kalau kerana Allah SWT nak hilangkan jahil saya, nak cari ilmu, nak memakai ilmu fi sabilillah, ilmu itu fi sabilillah, itu cara yang baik, itu yang betul, itu yang ikhlas. Okey? Naam. قال وعن أبي سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه. Maksud hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya ada beberapa sahabat di kalangan Ansar telah meminta sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ansar adalah penduduk asal Madinah yang menerima kedatangan Rasulullah sallallahu dan bantunya. Maka diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka meminta lagi dan diberi lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sehingga habis apa yang ada padanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, apa jua kebaikan yang di sisiku tidak akan aku sembunyikan daripada kamu. Siapa yang hendak menjauhkan diri daripada kekejian itu meminta-minta, dijauhkan Allah daripada kekejian itu. Sesiapa yang inginkan kaya jiwanya, maka dikayakan Allah. Dan sesiapa yang sabar menghadapi penderitaan, maka diberi kesabaran oleh Allah. Dan tidak pernah seseorang itu diberi kurniaan yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semua manusia walaupun dia sahabat Rasulullah, dia suka harta. Macam hari itu Rasulullah dia dapat satu jizyah daripada satu tempat yang nama dia Al-Bahrain. Semua al-jizyah itu dia emas. Dan masa yang mereka Rasulullah dia hantar Sayyiduna Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan dia bawa al-jizyah itu daripada Al-Bahrain, dan dia datang ke Madinah. Dia datang bila? Dekat malam selepas solat Isya. Tapi yang masa itu semua dah bagi, ni sebarkan satu khabar, oh Abu Ubaidah dah balik, Abu Ubaidah dah balik daripada Al-Bahrain. Kenapa? Sebab semua ahli-ahli Madinah tahu harta atau al-jizyah daripada Al-Bahrain dia yang paling banyak, yang paling besar. So masa yang esok, hari esok Rasulullah dia keluar untuk salat subuh, dia nampak oh ramai orang di dalam masjid, semua sahabat. Sebelum itu mungkin satu sahabat dia salat dekat Quba, satu orang dia sahabat dia salat dekat Masjid Al-Qiblatain. Tapi hari itu semua orang tinggal semua masjid, dan dia datang dan salat dekat Al-Masjid Al-Nabawi. Mereka manusia macam kita. Masa yang Rasulullah dia keluar, dia nampak sahabat, dan Rasulullah dia senyum, dan dia salat dulu. Lepas habis salat, Rasulullah dia bagi. Okey? Sampai duha. Lepas duha tak ada, hilang semua, habis. Dia bagi mereka. Rasulullah dia bagi tahu mereka, ma yakun indi min khair, apa yang ada saya akan bagi. Saya tak ma addakhiru ankum, saya tak simpan, bagi kepada semua. Okey? Dan lepas tu Rasulullah dia bagi kaidahnya. Dia kata, man yasta'fif, sesiapa yang dia mencukupi untuk diri sendiri, Allah mencukupkan kepada dia. Qala wa man yastaghni, sesiapa yang dia rasa di dalam diri sendiri macam kaya, Allah akan bagi perasaan itu kepada dia. Itu kaidahnya. Langkah yang pertama daripada kita, kalau kita tak mula langkah yang pertama, Allah tak bagi. Satu orang dia nak salat subuh berjamaah dekat masjid, susah atau tidak? Susah. Tapi at least dia kena mula langkah yang pertama, dan lepas tu Allah akan berjayakan. Macam tanaman itu, Allah tak suruh kita atau tak tanya kita macam mana membesarkan pokok itu, tak tanya dia untuk turunkan hujan, tak tanya, tak, semua tak. Atau matahari dia akan dapat untuk pokok. Yang paling penting Allah suruh kita, wa tazra'una, kita akan tanamkan dia dulu. Kalau tak ada satu orang dia tanam, boleh keluar pokok itu? Tak boleh keluar. So langkah yang pertama daripada kita ni sama juga. Wa qala man innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu kita akan dapat dia kalau kita mula cari ilmu. Tapi kalau satu orang dia duduk dan dia nak dapat ilmu, tak boleh dapat. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Kalau satu orang dia nak rasa satisfied, kena mula daripada diri sendiri, baru Allah akan tambah dia. Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Sesiapa yang dia mula sesat itu, Allah akan tambah dia sesat. Qala wa ammal ladzina ihtadaw zadahum huda. Sesiapa yang dia pilih jalan al-hidayah, jalan yang baik, jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah dia hidayah. Mana nak pilih? Okey, so yang paling penting kita akan masuk jalan Allah Subhanahu wa taala, sambung di atas dia. Kalau dia dah dapat tujuan kita, dah dapat buah-buahan, dah dapat apa yang kita mahu, alhamdulillah. Kalau Allah tak bagi, at least kita akan mati di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Dapat atau tak dapat, itu bukan kita, bukan kerja kita. Okey, itu Allah punya. Tapi yang paling penting masuk, sambung dan mati di atas jalan itu. Naam.
قال وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. Maksud hadis daripada Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan urusan, yakni pekerjaan seorang mukmin, iaitu yang sempurna imannya. Sungguh yang berlaku ke atas dirinya adalah baik lagi. Ini tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin, iaitu jika beroleh kesenangan, dia bersyukur dan syukur itu lebih baik baginya. Dan jika ditimpakan kesusahan, dia bersabar dan maka sabar itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. So maknanya ayat apa yang paling penting di sini? Niat. Kalau dia berniat itu fi sabilillah dalam taat Allah Subhanahu wa taala, dia dapat. Okey? Tapi kalau dia macam ikut adat manusia atau adat kaum Melayu apa semua, dia tak dapat. So yang paling penting bawa niat itu. Okey, dan selalu fikir dan fokus di atas niat ni untuk apa. Okey? Naam. قال وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه قال فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري. Maksud hadis daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, tatkala Rasulullah SAW sedang sakit tenat, Fatimah radhiyallahu anha berkata, alangkah menderitanya ayah. Di masa itu Nabi Muhammad SAW mendengar, lalu baginda bersabda, ayah tidak menempuh kesusahan lagi selepas hari ini. Kemudian setelah wafat Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha berkata, oh ayah, dia yang Nabi Muhammad telah menyambut panggilan Tuhannya. Oh ayah, syurga Firdauslah tempatnya. Oh ayah, kepada Jibril kabarkan apabila Rasulullah SAW telah dimakamkan. Fatimah radhiyallahu anha berkata, wahai Anas, adakah senang hati kamu menimbus tanah ke atas Rasulullah? Hadis riwayat Bukhari. Okey, apa berkait hadis ni sama dengan babus sabar? Yang sabar itu apa berkaitan? Mungkin kata Sayyidatuna Fatimah dia bersabar masa yang dia apa ni, miss Rasulullah, tak ada lagi Rasulullah di dalam hidup. Apa boleh kata lagi? Boleh kata setiap sabaran itu ada satu had, dia akan habis, dia bukan kekal. Terakhir sekali masa yang satu orang mati. Kalau dia dah penat di sini, kalau dia dah sabar di sini, dekat hari akhirat dia lagi senang. Tapi kalau satu orang dia senang di sini, dia seronok di sini, nanti dia dah dapat syurga dekat hari akhirat. Itu kenapa? Kalau satu orang selalu dia rasa rehat, selalu dia seronok, selalu dia gembira, itu satu alamat yang tak baik sebenarnya. Satu alamat yang tak baik. Allah mencipta kita untuk ujian. Allah mencipta kita dan letak kita dekat dunia ni untuk ujian dan untuk susah, bukan untuk mudah. Okey? Itu bahaya. Itu satu hari masa yang at-tabi'in mereka bawa satu makanan yang sedap kepada Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Masa yang dia nampak makanan yang sedap itu, dia menangis. Dia kata, saya takut kalau makanan itu saya makan di sini, tapi dekat hari akhirat saya tak dapat makanan yang sedap macam ni. Dan dia tinggalkan makanan yang sedap itu, dia tak makan. Dia kata Rasulullah dia tak makan macam ni. Okey? So maknanya kalau satu orang dia dapat susah, dia jumpa setiap hari satu masalah apa semua, maknanya itu alamat yang baik. Jangan rasa macam satu orang yang dia macam give up, dia tak suka, lepas tu dia tak rasa satisfied di dalam hati. Jangan. Itu satu alamat yang baik, kena seronok. Okey? Sebab setiap masalah, setiap musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan naikkan darjat kita
dekat hari akhirat, dekat syurga. Naam. قال وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قال فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. قال فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم أجمعين. قال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عينه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال متفق عليه. ومعنى تقعقع أي تتحرك وتضطرب. Maksud hadis daripada Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah SAW, kekasihnya dan anak kekasihnya radhiyallahu anhu. Katanya puteri Rasulullah SAW yakni Zainab telah menghantar seorang utusan dengan menyatakan bahawa sesungguhnya anakku sedang nazak, maka datanglah kepada kami. Nabi pun berkirim salam dan bersabda, sesungguhnya menjadi hak Allah apa yang diambilnya dan apa yang diberinya, dan segala sesuatu tergantung kepada ajal yang ditentukan baginya. Maka hendaklah dia bersabar dan mengharapkan ganjaran. Kemudian anaknya mengirim utusan lagi meminta bersungguh-sungguh supaya baginda datang. Baginda pun datang bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan beberapa radhiyallahu anhu. Maka kanak-kanak itu diangkat ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didudukkan di atas liganya. Sewaktu nafasnya sedang nazak, maka air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinang. Saat berkata, apakah ini ya Rasulullah? Baginda menjawabkan, ini adalah rahmat yang dijadikan Allah di dalam hati hamba-Nya. Di dalam satu riwayat lain, dalam hati orang-orang yang dikehendaki daripada hamba-hamba-Nya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihani orang-orang yang mengasihani daripada hamba-Nya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sebenarnya Rasulullah dia nak ajak ummah dia. Yang paling penting semua kita akan balik kepada Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay? Dan lepas tu masa yang dia minta sekali lagi Rasulullah dia pergi dan bawa semua sahabat sama dengan Rasulullah. Dan yang anak perempuan Rasulullah itu siapa? Zainab binti Muhammad. Okay? Dan anak dia yang dia mati. Naam. Ni hadis yang seterusnya tentang Ashabul Ukhdud. Saya akan baca walaupun dia panjang sikit. Saya akan baca lepas tu berhenti dan baca terjemahan. قال وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. Maksud hadis daripada Suhaib radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, di zaman dahulu terdapat seorang raja di kalangan umat terdahulu yang mempunyai seorang ahli sihir. Tak kala tukang sihir itu telah tua, dia berkata kepada raja, aku telah tua. Oleh itu hantarkan kepada aku seorang remaja untuk aku ajarkan kepadanya ilmu sihir. Lalu raja menghantar seorang pemuda untuk tujuan tersebut. Secara kebetulan dalam perjalanan untuk belajar ilmu tersebut, dia bertemu dengan seorang pendeta yang rahib. Lalu dia duduk dan mendengar ajaran pendeta itu dan tertarik dengan ajaran pendeta itu. Setiap kali pergi pada ahli sihir, dia melalui tempat rahib dan singgah di situ sehingga dia terlambat sampai ke tempat tukang sihir yang mengajarnya. Lalu dia dipukul oleh tukang sihir. Kemudian pemuda itu mengadu kepada pendeta. Lantas pendeta berkata, jika kamu takut dipukul oleh tukang sihir itu, berilah alasan dengan berkata, aku terlambat kerana ditahan oleh keluargaku. Jika kamu takut dimarahi oleh keluarga, maka katakanlah olehmu, aku terlambat pulang oleh kerana ditahan oleh tukang sihir. Okey, hadis ni Ashabul Ukhdud dekat mana? Dia berlaku dekat mana? Dekat Najran. Okey, sekarang tempat Najran dekat Saudi.
Tapi tempat itu di antara Yaman dan Saudi. Okey, dia berlaku dekat sana. Okey, kita akan baca ni hadis ni dan berhenti insya-Allah. قال فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس قال فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. Pada suatu hari dalam keadaan dia berguna alik ke rumah tukang sihir, dia terserempak dengan seekor binatang yang besar di sini yang menghalang orang ramai melalui jalan itu. Pemuda itu berkata di dalam hatinya, hari ini aku ingin tahu siapa yang lebih baik ajarannya, sama ada tukang sihir atau pendeta. Lalu dia mengambil seekor batu sambil berkata, Ya Allah, jika ajaran pendeta lebih baik daripada sihir, maka matikanlah binatang buas ini supaya orang ramai dapat meneruskan perjalanan mereka. Lalu dia melontarkan batu itu ke arah binatang buas itu, lalu mati ketika itu juga. Orang-orang yang terhalang itu tadi dapat meneruskan perjalanan mereka dengan aman. Pemuda tersebut telah memberitahu pendeta mengenai peristiwa itu. Pendeta itu pun berkata kepadanya, Wahai anakku, engkau kini lebih utama daripadaku. Engkau telah mencapai tahap yang aku lihat ini, dan pastinya engkau akan menerima dugaan. Ketika itu jangan engkau beritahu orang mengenaiku. قال وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس في سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام قال فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه. Pemuda itu menyembuhkan orang buta dan sopak serta dapat mengobati pelbagai jenis penyakit. Seorang ahli majlis raja yang telah menjadi buta telah mendengar berita itu lalu datang menemui pemuda tersebut dengan membawa berbagai-bagai hadiah untuk mengobati matanya yang buta itu. Dia berkata, bukan hanya ini hadiah yang akan aku berikan jika kau menyembuhkan aku. Lalu jawab pemuda itu, saya tidak dapat menyembuhkan sesiapa, hanya Allah yang dapat menyembuhkannya. Jika kamu percaya pada Allah, maka saya akan berdoa kepadanya supaya dia akan menyembuhkan penyakitmu itu. Ketika itu juga ia beriman kepada Allah. Pemuda itu pun berdoa semoga sahabat raja itu diberi penglihatan semula, dan selepas itu matanya pun disembuhkan oleh Allah. Kemudian ahli majlis raja tersebut menghadiri majlis raja dan mengambil tempatnya seperti biasa. Lalu raja pun bertanya padanya, siapakah yang mengembalikan penglihatan kamu? Jawab sahabat itu, Tuhanku. Raja bertanya, apakah kamu percaya pada Tuhan selain kepada aku? Jawabnya, Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah. Lalu ia terus diseksa oleh raja sehingga dia memberitahu mengenai pemuda tersebut. Lantas pemuda itu dibawa untuk menghadap raja. Raja berkata, wahai anakku, sesungguhnya sihir kamu telah sampai ke tahap dapat menyembuhkan penyakit buta dan sopak. Jawab pemuda itu, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan penyakit sesiapa pun, hanya Allah yang menyembuhkannya. Lalu raja itu terus menyeksa pemuda itu sehingga diberitahu mengenai pendeta itu. Lalu pendeta itu dibawa kepada raja untuk menghadap. Lalu dikatakan kepadanya, kembalilah kamu kepada agama asal kamu. Tetapi pendeta itu enggan. Lalu raja meminta gergaji. Gergaji itu diletakkan di tengah-tengah kepala rahib dan digergajinya hingga terbelah dua. Pendeta itu pun mati. Kemudian dibawa oleh majlis raja. Yang kedua dah. Yang kedua. Kemudian dibawa ahli majlis raja dan raja berkata kepadanya, kembalilah kamu kepada agama asalmu. Tapi dia enggan. Lalu raja menyuruh digergaji kepalanya hingga terbelah dua. Kemudian dibawa pemuda itu. Lalu raja bertanya kepadanya,
Kembalilah kepada agama asalmu, tetapi dia enggan. Lalu raja menyerahkan pemuda itu kepada beberapa orang suruhannya sambil berkata kepada mereka, bawalah pemuda itu di atas bukit, dan apabila sampai di puncaknya, arahkan sekali lagi supaya dia kembali kepada agama asalnya. قال ثم جيء بالغلام فقيل ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقالوا اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن ديني وإلا فاطرحوه. قال فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى. فدفعوا إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن ديني وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفني بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى. فقال الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمي فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. Kemudian dibawa pemuda itu, lalu raja berkata kepadanya, kembalilah kepada agama asalmu, tapi dia enggan. Lalu raja menyerahkan pemuda itu kepada beberapa orang suruhannya sambil berkata kepada mereka, bawalah pemuda itu di atas bukit, dan apabila sampai di puncaknya, arahkan sekali lagi supaya dia kembali pada agama asalnya. Jika dia enggan, maka lemparkanlah dia dari atas bukit itu. Mereka pun membawa pemuda itu naik bukit. Lantas pemuda itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, peliharalah aku daripada tindakan orang dengan cara apa yang kau kehendaki. Tiba-tiba bertegarlah bukit itu sehingga orang-orang yang membawanya terjatuh semuanya. Kemudian pemuda itu kembali pada raja, dan raja pun bertanya, apa yang telah dilakukan oleh orang yang membawa kamu tadi? Pemuda itu menjawab, Allah telah melihara diriku daripada mereka. Lantas raja menyerahkan pemuda itu pada beberapa orang suruhannya. Kemudian raja mengarahkan mereka supaya membawa pemuda itu ke tengah lautan, menaiki kapal ke tengah lautan. Lalu pemuda itu mendoakan kepada Allah, ya Allah, peliharakanlah aku daripada apa jua kehendak. Maka pecahlah kapal itu, dan mereka itu semua karam. Dan pemuda itu kembali pada raja bagi kali kedua, dan raja pun bertanya padanya, apa yang dilakukan oleh orang yang membawa engkau? Jawab pemuda itu, Allah telah melihara diriku daripada mereka. Pemuda itu berkata, wahai raja, kau tidak dapat membunuhku kecuali jika engkau menurut arahanku. Raja menjawab, apa dia? Jawab pemuda itu, kumpulkan orang ramai di satu kawasan lapang, kemudian sajikan aku di atas tiang. Kemudian ambil anak panahku daripada sarung, kemudian letakkan anak panah itu di busur panah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud dengan nama Tuhan pemuda ini. Kemudian panahlah diriku. Jika sekiranya engkau lakukan demikian, maka kau dapat membunuh aku. قال فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جسر ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس. قال فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن ديني فأقحموا فيها أو قيل له ففعلوا فحتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست فقال له الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. قال ذروة الجبل أي أعلى، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها، والقرقور بضم القافين نوع من السفن، والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير. وأضرم أي أوقد، وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست أي توقفت وجبنت. Maka raja pun mengumpulkan orang ramai di satu ladang yang dikhaskan. Kemudian pemuda itu disalib di atasnya. Diambil anak panah milik pemuda itu daripada sarungnya, dan kemudian diletakkan anak panah di busur panah, dan kemudian raja membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang masuk dengan nama Tuhan pemuda itu. Lalu dilepaskan panah itu kepada pemuda tersebut dan tebak mengenai pelipisnya. Kemudian pemuda itu meletakkan tangan ke atas pelipisnya, maka matilah pemuda itu. Lantas orang ramai berkata, amanna bi rabbil ghulam, yang maksud kami beriman dengan Tuhan pemuda ini, sehingga kejayaan keimanan kepada Allah merata kepada semua lapisan rakyat keseluruhannya. Maka dikatakan kepada raja, adakah Tuhan mengetahui apa yang selama ini Tuhan lakukan benar-benar telah berlaku? Sungguhnya rakyatmu telah beriman dengan Tuhan pemuda itu.
Lalu raja mengharapkan supaya digali parit yang besar di persimpangan jalan itu. Kemudian dinyalakan api yang besar. Kemudian raja berkata, sesiapa yang ingin kembali pada agama asalnya, dicampaklah ke dalam parit itu. Mereka melaksanakan arahan raja itu sehingga bila sampai giliran seorang ibu yang mendukung anak kecilnya, yang bayi, dia teragak-agak untuk terjun ke dalam api itu. Anaknya berkata, wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya ibu berada dalam keadaan hak, yang benar. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey, daripada semua cerita ni kita akan mengeluarkan satu faedah, iaitu adalah sabar. Kalau budak itu atau anak muda itu dia tak sabar, Islam tak sebar. Dan lagi satu, kalau Rasulullah dia tak sabar, kita tak dapat Islam. Okey? Kalau orang Arab tak sabar, kita orang Melayu tak dapat Islam. Macam tu. So, mengikuti sabar, kita boleh dapat apa yang kita suka. Tapi kalau tidak ada sabar, maknanya Allah tak bagi. So, itu as-sabar itu macam satu benda yang semua orang dia kena bawa, kena mendidikkan, kena membesarkan. So dia akan tolong kita sampai dapat satu tujuan-tujuan kita. Kita akan berhenti di sini dan sambung insya-Allah minggu depan. Subhanallah wa hamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. So insya-Allah minta untuk para jemaah supaya scan QR code. Sebenarnya untuk scan tu setiap kali habis kuliah, mana setiap minggu lah, sebagaimana ada kuliah pada minggu tersebut, kami scan sebab kita nak tahu attendance untuk yang as-sanad. Okey. Allah Ta'ala alam. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi amana wa sallallahu alaihi wa sallam.